dan trading view tau. Untuk lukis-lukis dalam trade ni, dalam forex ni, dia ada dua je platform yang paling famous lah. Satu MT4 korang tu, satu lagi trading view. Trading view ni apa yang saya guna ni kat sini. Nampak dia punya lukis-lukis semua kat sini tepi ni. Ada banyak, senang. Senang kita nak lukis. Kalau korang nak lukis dekat handphone atau iPad ke tab kan, saya prefer guna MT4. Tetapi kalau nak buat dekat laptop ke PC ke apa kan, better guna dekat TradingView, lagi senang. Okay? Okay. Itu saja. Lepas tu kita terus trade. Okay, sekarang kalau korang tengok sini ni namanya trend line. Trend line ni dia satu line yang saya boleh buat macam ni lah. Nampak ni, saya buat macam ni. Saya boleh buat tertarik. Gitu. Nampak kan? Okay. Apa kegunaan trend line ni? Trend line ni, kegunaan dia, kita nak tengok trend. Nama pun trend line kan? Tapi, sekejap. Sebelum saya terus skip ke subjek, saya nak ajar dulu, intro. SOP. SOP. Macam korang tahu, SOP tu apa? SOP ni macam ni lah, step by step kan, apa sebelum kita buat. Setiap kali apa benda yang kita buat, kita mesti ada step by step dia kan. Okay. SOP. um, SOP look ajar. Okay. SOP look ajar First kali, bila korang tengok chart, apa yang korang kena buat? Tengok signal ke? Tak. SOP dia yang pertama adalah korang kena tengok direction ataupun trend. Sekejap. Saya tak nak kat sini. Saya tak tulis kat sini. Saya tulis dekat note. Sorry. Okay. SOP look 1. Okay. First kali, bila korang tengok chart, apa yang korang kena buat? Okay. First kali, tengok chart. Kita nak tengok apa? First kali kita kena check adalah, kita nak tengok direction ataupun trend. Okay, semua tulis ni. Semua tulis kat korang punya notebook. Korang punya buku nota. Lag. Yang lain lag ke? Ke dia seorang lag? Oh, dia seorang tu lag. Okay. First kali kita nak tengok direction ataupun trend Apa itu direction atau trend? Direction ni korang tahu kan direction, arah tuju. Mana dia nak pergi. Okay. Kita tengok balik. Sekarang kita tengok apa? Sekarang ni kita buka ni chart tau. Ni namanya chart. Chart apa? Candlestick. Candlestick ni macam ni lah. Korang dah tahu kan dekat kelas basic kan. Candlestick bentuk dia macam ni. Okay. Candlestick. Batang lilin. Kan? Ni body lilin. Ni batang dia. Tali dia lah kan. Okay. Ni namanya candlestick. Okay. Sekarang korang tengok macam mana direction dia. First kali kita nak tengok mana tau. Kita nak tengok belah sini dulu. Kita nak tengok belah kiri dulu. Look on your left. Okay. Untuk analisa chart ni, first kali kita nak tengok pada belah kiri dulu. Okay. Selepas tu, lepas kita tengok belah kiri, kita tengok perjalanan dia. Dari kiri ni, kita tengok perjalanan dari kiri. Okay, start sini sampailah ke belah kanan. Apa yang berlaku. Okay. Sekarang kita tengok. Saya tarik anak panah ni. Kan? Dari sini sampai ke sini. So, kita nampak tak direction dia pergi mana? Apa yang direction tengah buat? Ke bawah. Okay. So, first kali kat SOP kita dah nampak direction dia ke bawah. Ataupun trend lah kan, tengah downtrend. Dia istilah-istilah forex ni, dia ada 3 je. Kalau pasal direction lah. Downtrend, uptrend, sideways.
Dia 3 ni je, downtrend, uptrend, sideway. Okey. Ini semua basic. Saya rasa, anda semua dah belajar pasal ni kan? Anda pula dah, korang lah korang. Saya rasa korang semua dah belajar pasal uptrend, downtrend, sideway ni kan? Okey. Kita terus skip je. Sebab kita ni kelas intensif bukan kelas basic kan? Okey. Next. Lepas kita dah tengok direction dengan tengok trend, second, kita nak tengok apa? Kita nak tengok SNR. SNR. Iaitu support and resistance. Okay. Support and resistance ni saya akan ajar nanti. Ketiga, SND iaitu supply and demand. Dan keempat, kita akan SNR, supply and demand, and then tengok direction ke time frame mana nanti. Sekejap, saya lupa pula. Aduh. Okey. Lepas tu kita gunakan Fibo 50. And then kelima kita tambah lagi dengan tak, itu je lah. So, SNR ni dia termasuk dengan SNR biasa dan SNR mendalam sikit lah, advanced SNR. Sama juga macam SND. SND biasa dan SND advanced. Okay. So, malam ni apa kita belajar? Kita nak belajar ni, tengok direction, tengok trend. Okay. Korang tengok macam easy je kan tengok trend, macam senang je. Tapi sebenarnya dia ada maksud mendalam. Okay. Kita tengok. Macam tadi kita tengok direction macam ni kan. Itu kita nak kenal pasti. Kita nak kenal pasti direction je. Tapi macam mana kita nak trade menggunakan direction? Okay. Sekarang kita tengok. Direction tengah downtrend. So bila downtrend kita fokus sell. Kalau uptrend kita fokus buy. Tetapi kalau sideway kita tak nak trade. Okay? Faham tak? Yang lain tak nak respon ke? Okay. Lepas tu, seterusnya, kita ambil kita punya ni, trend line ni kan? Okay. Kita nak tengok breakout tau. Breakout ni, dia ada dua cara orang trade. Satu follow and satu lagi breakout. Apa itu? Macam mana saya nak conteng ni? Kat sini je lah. Okay. First kali, contoh dah follow the trend. Okay. Contoh market tengah macam ni. Okay. Lepas tu, kalau orang jenis yang follow je ni, follow the trend, dia akan buat satu line macam ni. Okay. And then dia tunggu apa? Dia tunggu price turun sampai sini dan dia buy kat sini. Okay, tu style follow the trend. Tetapi style saya ni, saya suka breakout. Okay. Breakout ni dia macam ni. Bila macam ni, market tengok macam ni. Okay. Lepas tu, saya buat line. Saya tunggu dia break. Ni namanya breakout. Kalau macam ni, dia follow. Dia sampai sini naik, sampai sini naik. Tapi kalau saya tunggu dia breakout. Dia turun. Dan saya sell di mana? Saya sell pada trend line yang saya buat tadi. Nampak ni? Macam ni. Faham? Ni adalah style breakout. Ataupun panggil trend line breakout. Trend line breakout. Faham? Okay. Sekarang kita tengok contoh dekat chart. Dia akan balik pada trend line baru terjun. Yes, betul. Mestilah. Semestinya. Kalau dia tak kena dekat trend line, lepas tu dia terus terjun, tak apa. Yang penting kita tak lost. Tu je. Okay. So, kita tengok pada contoh pada chart. Contoh pada chart. Macam mana nak lukis trend line ni? Okay. Nampak tak? Paling atas ni. Dan seterusnya,
dan seterusnya. Ni paling atas ni Atas dia ni atas dia, ni atas dia. Sorry, ni atas dia. Okey, ni kalau orang style follow the trend, dia akan macam ni tau. Bila dia buat trend line, tarik dari sini, sambung sini, dia nak sell balik kat sini. Tetapi macam ni bagi saya bahaya. Saya suka macam ni. Contoh, nampak kita tengok tadi direction downtrend kan. So kita fokus sell kan. Kita fokus sell, kita nak guna trend line breakout tau. Jangan guna trend line macam ni. Okey. Sekejap. Kalau kita buat trend line ke bawah, macam ni, tarik ke bawah, ni namanya trend line downtrend. Faham? Kalau kita tarik trend line ke atas, itu namanya trend line uptrend. Faham? Okey. Okey, faham Kita sambung. Jika market downtrend, fokus breakout menggunakan trend uptrend. Okey, apa maksud dia macam ni? Jika market downtrend, fokus breakout menggunakan trend uptrend. Okey, saya tunjuk. Sekarang ni, market tengah downtrend kan? So, kita nak fokus on apa? Fokus apa? Kalau market tengah downtrend. Okey, fokus sell. Sell menggunakan trend uptrend. Okey, saya tunjuk. Okey, sekarang tengah fokus sell Fokus sell, apa kita buat? Kita tarik kita punya ni, trend line. Untuk buat trend line ni, kita tarik ujung ke hujung Okey, saya tunjuk contoh. Kalau macam ni, tarik macam ni, kita tak nak macam ni tau. Macam ni bahaya, dia terlalu condong. Pastikan dia balance. Macam ni okey. Nampak? Lepas tu lagi. Macam ni pun okey. Nampak? Lepas tu, macam ni pun okey. Nampak? Shadow ke shadow, candle ke candle. Shadow ke shadow. Hujung shadow ke hujung shadow. Ni saya contoh dulu. Macam ni pun okey. Nampak tu? Bila kita buat trendline uptrend macam ni kan, trendline menaik, pada market yang tengah downtrend, kita fokus on breakout. Okay, saya tunjuk Untuk buat trendline ni, pastikan dia ada buat catu ke bawah macam ni, the lowest dia, dan dia buat jatuh ke bawah. Okay, sekarang ni kita dapat point 1 dan point 2 kan. So, kita tarik je. Okay. Sekarang ni sini saya buat point 1 saya, pada sini, hujung candle ni, hujung shadow. Saya tarik point kedua saya di sini. Okay, nampak? Sekejap atas sikit. Sebab ni point sini kan sebelah dia, yang first. Okay. So, sini saya dapat berapa point? 1 point, 2 dan 3. Okay, saya tunjuk. Aduh, mak. Point 2 merah tu. Point 3 pada hijau. Okay, saya tunjuk Mana saya punya teks? Okay. Untuk buat trend line ni, trend line yang saya akan ajar ni, dia ada dua. Satu, trend line biasa. Iaitu apa? Trend line biasa ni, kita gabungkan point 1 dan point 2 sahaja. Okay. Yang kedua pula, iaitu trend line amazing lah kan, amazing trend line. Gabungkan point 1 dan point 2 macam biasa dan selebihnya kita akan jumpa point yang lain. Okay. Tulis note ni.
Tulis note ni jap. Kalau dah bagi Y. Okay, dah Okay. Sekarang saya tunjuk dulu. Timeline biasa dulu saya tunjuk. Okay, timeline biasa macam ni. Macam mana? Macam ni. Ni pun macam timeline juga. Sebab sekejap saya cari timeline biasa. Okay, ni contoh timeline biasa. Okay, korang nampak tak sini? Saya zoom in sikit Okay. First point dia di sini. Nampak tak? First point. Second point dia di mana? Di sini. Dia tak kena yang ini. Dia tak kena yang ini tapi dia kena sini. Okay. First point. Tandakan. First point. Second point. Dan di mana dia breakout. Ni. Nampak ni candle merah besar ni. Dia break ke bawah. Bila kita buat trendline uptrend macam ni. Okay. Lepas tu dia break ke bawah. Trendline uptrend ni kita akan jadikan line ni sebagai point kita untuk sell. So di mana kita sell? Kita sell dekat trendline tadi. Nampak? Dia kena sini. Kita sell. Dan J6. Nampak? Faham? Itu contoh trendline biasa. Okay. Untuk The Amazing Trendline pula, contoh yang lain. Okay. Untuk contoh The Amazing Trendline, okay, ambil balik korang punya trendline. Saya tarik di sini. Sambung sini. Okay, nampak tak? First point. Second point. Okay, first point dan second point kita dah dapat dah. Kita dah jumpa dah trendline. Okay, lepas tu kita tengok point ketiga. Kita jumpa point ketiga. Nampak? Gabungkan point 1 dan point 2 macam biasa. Dan selebihnya, kita akan jumpa point yang lain. Nampak tak? Point 1, point 2, point 3. Lepas tu point 4 di sini. Nampak? 4.4 di sini. Lepas tu dia breakout. Nampak dia breakout. Di sini dia breakout ke bawah. Bila dia breakout ni, baru kita confirm untuk sell. Kalau dia belum breakout, kita jangan sell dulu. Faham? Macam nak tunggu breakout ni? Bila dia buat candle, tunggu candle ni close bawah trendline ni. Maksudnya dia dah breakout lah kan? Kalau dia turun tapi dia naik balik, itu jangan. Tunggu dia candle tu siap dulu. Bila candle tu dah siap, dia siap dekat luar. Kita sell mana? Dia land balik. Nampak tak? Ngam-ngam dia sell kat situ. Sama macam tadi. Inilah cara penggunaan trendline yang betul. Faham? Kat sini pun ada juga. Nampak tak? Kita gabungkan point apa? Point 1. Point 2. Kita jumpa point yang lain. Point selebihnya kan? So ada 3 point. Dia breakout. Dia test, boom. Jatuh lagi. Nampak? Kalau macam ni boleh tak? Saya tarik macam ni. Ini bukan breakout yang betul tau. Ini nampak yang trendline downtrend tapi main bantai. Tengok terciduk kat sini. So kita tak nak macam tu. Jangan macam tu, bahaya. Fokus on macam ni. Macam biasa je. Biasa-biasa pun kita dah boleh buat profit dah. Faham? So far faham Senang tak? Oh. Time frame recommend. Okay. Time frame recommend. Sekali lagi.
Cuba tengok balik note korang yang kau tulis tu. Ke tak tulis? Okey. Time frame recommend untuk buat trendline ni adalah H4 ke atas. Tarik high, oh low maksudnya. Lower, oh. Lebih kurang macam tu lah. Tapi saya tak gunakan istilah high, lower tu. Saya nampak, saya buat. Saya nampak, saya buat. Macam mana boleh tak faham ni? Dah ulang 2 kali lah, 3 kali Buat dulu note ni. Note ni buat dulu. Buat tak note ni? Dah buat note baru nampak. Nak tengok trend tu dekat D1 ke? Okay. Tengok balik SOP korang. SOP ni, first dia tengok direction ni. Tu tengok direction. Jangan buat timeline dulu tau. Tengok direction dulu. Tu tengok direction ni, korang tengok dekat time frame H4 ke atas. Okay, macam ni lah saya tulis lah. H4 ke atas. Okay. Jangan mandai-mandai nak buat direction dekat D1, kat H1 ke apa ke. Jangan. Betul tengok direction atau trend H4 ke atas. Okay. Lepas tu, nak buat trend line. Dekat mana? Pun H4 ke atas juga. Sama je. Nak buat dekat H1 ni boleh. Tapi tak kuat sangat. Tak strong sangat. So, better buat dekat H4 ke atas. Faham? Okay. Kalau tu dah faham, saya sambung ke step seterusnya. Saya sambung step seterusnya boleh ya? Okay. Untuk step seterusnya, bila kita sell tu, dekat mana kita nak hold? Contohlah kita sell kan. Contoh kita dah buat trendline macam ni. Okay, macam ni. Kita dah sell sini. Dekat mana kita boleh hold? Macam mana kita nak tahu kita boleh hold lama? Macam tu. Draw trendline H1. Saya cakap tadi trendline H4 ke atas. Mana ada saya cakap buat kat H1? Pakai phone boleh ke buat line tu? Boleh je. Dekat handphone boleh. Okay. Bila kita dah buat kita dah sell sini kan? Macam mana kita nak hold lama? Okay, saya tunjuk macam mana nak hold lama. Hold lama, korang kena belajar pasal ni. Pasal chart pattern. Tak apa, saya masuk sikit lah. Bab chart pattern Chart pattern ni, mana saya punya teks? Okay. Chart pattern. Apa itu chart pattern? Chart pattern ni dia adalah corak dekat chart ni, corak dekat candlestick. Corak ni dia sangat kuat sampai dia boleh ubah trend. Contoh tengah downtrend kan. Dia sangat kuat sampai dia boleh ubah trend. Contoh tengah downtrend dia boleh ubah ke jadi uptrend. Tu penting tu. Okay. Contoh-contoh chart pattern saya ajar. Dia ada 4 je yang paling famous. Nombor 1. Nombor 1 chart dia macam ni. Pattern macam ni. Naik. Dia buat macam ni. Macam ni. Sekejap. Saya dah buat sini. Saya buat kat ni lah. Senang sikit. Okay. Chart pattern. Okay. Dia yang famous ni ada 4 je. First, nombor 1. Okay, nombor 1 dia macam ni pattern dia. Dia naik. Turun. Naik. Turun. Okay. Ni kita panggil apa? Kita panggil double top. Double top. Okay. Kenapa double top? Sebab dia berlaku ni. Nampak ni? Apa benda ni? Dia berlaku ni. Dia buat 2 paling atas sini pada level yang sama. Ini kita panggil double top. Okay. Tetapi apa yang buat confirm dia,
Saya padam dulu ni. Okey. Tentulah dia buat macam ni. Bila double top ni, dia nak ubah trend ke downtrend tau. Bila dia buat double top, macam mana kita nak tunggu confirm? Tunggu confirm bila dia buat macam ni. Bila yang sebelah ni, chart sebelah ni, dia turun sampai dia break sini. Sampai dia break situ. Macam ni kan. Barulah pattern ni dia confirm jadi double top. Sebab kalau chart pattern untuk double top ni, kita entry macam ni tau. Double top. Sorry. Okay, ni kita panggil neckline. Kita panggil neckline. So bila kita entry macam ni, kita tengok. Bila dia dah break kat sini, line neckline dia ni, kita boleh sell di mana? Kita start sell di sini. Tunggu dia price naik atas sampai sini. Pada neckline, baru kita letak sell sampai bawah. Faham? Faham ke? Kalau tak sama level, kira bukan double top ke? Contohlah level dia macam ni Contohlah level dia, dia naik, dia turun, dia naik atas sikit dan dia turun. Macam ni pun dia kira double top juga tau. Melainkan kalau dia buat macam ni, dia naik, dia turun, dia naik tinggi, baru turun. Macam ni bukan double top. Sell mana tadi? Sell di neckline. Tengok saya punya lukisan ni. Tengok. Saya tunjuk dah. Faham? Setakat ni faham? Letak pending order. Pending order boleh, sell instant boleh. So jarak tak boleh terlalu jauh lah. Yes, betul. Dia bukan jarak tak boleh terlalu jauh. Contohlah bila dia naik macam ni, dia naik atas, pastikan yang atas ni dia tak break macam ni. Dia tak break level ni. Tapi ni saya tunjuk line bukan candle. Kalau candle kan dia ada bagi body dengan shadow kan. Contoh kat sini body dia macam ni. Kan? Lepas tu ada shadow sikit. Lepas tu yang sebelah sini, dia body dia macam ni. Cuma shadow tinggi sampai sini. Ini pun dia kira double top. Asalkan candle tu, contohlah sini candle sebelum dia kan. Sini shadow dia. Lepas tu body yang sebelah ni, yang sebelah dia ni, dia naik sampai atas. Macam ni lah. Ini bukan double top. Kalau buy jadi bottom. Yes, betul. Dia terbalik je. Okay. Ni baru pertama ni. Capitan pertama. Double top. Faham? Okay. Kalau faham, saya terus skip. Kedua pula. Maksudnya kena body dengan body lah. Dia kan body ke body. Contohlah. Okay. Contohlah ni point pertama dia macam ni kan. Kat sini. Ni point pertama dia. Shadow dia. Ni shadow dia. Okay. Dia turun bawah. Lepas tu dia naik balik. Dia buat point kedua. Macam ni sebelah ni dia buat point kedua dia. Contohlah point kedua dia macam ni. Body tinggi. Sampailah dia break sini. Dia break level ni. Macam ni bukan double bottom. Dia pastikan body ni dia tak break. Macam ni je. Macam ni pun okey juga. Pastikan dia tak break level tu, level sebelum. Kalau nak tarik trend line tu kena body ke body, shadow. Shadow ke shadow. Shadow ke shadow. Trend line shadow ke shadow. Sekarang ni cerita pasal chart pattern. Bukan trend line. Faham? Alright tak alright? Alright Okay. Saya sambung kepada chart pattern yang seterusnya. Chart pattern yang seterusnya adalah double bottom.
Oh, bottom pula dah. Bottom. Okay, double bottom. Dia sama juga macam ni, cuma ni kat top, kat atas. Yang ini dekat bottom, bawah. Di sini dah. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu candle naik kan. Kena naik, 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 naik. Tunggu dia break level neckline dia. Okay, macam ni. Jika dia dah break level neckline dia, macam ni, dia break ke atas, barulah confirm dia berlaku double bottom. Okay. Bila dia dah confirm berlaku double bottom, kat mana kita nak buy? Pada neckline balik macam ni. Dan dia akan naik. Ini kita panggil neckline. Senang kan? Senang lah. Okay, senang je. Faham? Ni baru 2. Dah tulis dah dekat buku nota ke apa? Okay. Cuma tulis penting tau benda ni. Nanti kan tercedok macam mana? Kata nak jadi pandai macam student-student lama kan? Ni kena tulis semua, kena belajar. Okay, kita sambung ke sini saya padam Semua dah tulis saya padam ni. Okay, saya padam. Okay, sambung kepada chart pattern yang ketiga. Chart pattern yang ketiga. Head and shoulder. Saya rasa semua dah pernah dengar kan? Head and shoulder ni apa? Semua dah faham, semua dah tahu kan? Pernah dengar kan? Okay. Ini bukan shampoo. Saya bukan nak cerita pasal shampoo. Saya nak cerita pasal head and shoulder dekat forex. Okay. Head and shoulder ni macam mana dia punya istilah dia? Okay. Head and shoulder. Macam korang tahu. Head. Head, kepala. Shoulder, bahu dia. Macam ni. Nampak? Macam ni bahu dia. Hop. Okay. Ni bahu dia. Sini kepala, saya tulis. Bahu. 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 Okay. Kepala, bahu. Bahu tak sama besar. Tak apa, dia cacat sikit. Okay. Kepala, bahu. Head and shoulder. Okay. Head and shoulder pula macam mana dia punya pattern dia macam ni. Dia naik. Dia turun. Dia naik. Dia turun balik. Dia naik. Dia turun balik. Okay. Macam ni adalah berlaku chart pattern untuk head and shoulder. Kepala, bahu. Dia macam ni. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Okay, ini adalah head and shoulder. Dia berbeza dengan double top, double bottom Kalau double top macam ni. Macam ni kan, double top. Ni head and shoulder. Head and shoulder ni sama macam tadi, neckline, dia masih ada neckline. Macam ni. Ni neckline dia. Sorry, saya ingat sikit. Dia sebenarnya straight je. Okay. Tunggu price break mana? Tunggu price break ke bawah. Melepasi neckline. Barulah confirm dia berlaku head and shoulder. Faham? Sama macam sama macam double top, bila dia break neckline ke bawah, kita sell pada neckline tadi. Macam ni juga. Boom, jatuh. Faham? Faham ke? Tak faham? Faham. Faham ke pahal ke faham? Okey. Kita teruskan. Kalau semua dah faham. Semua tulis ke? Semua tulis. Okey. Itu baru ketiga Keempat pula. Keempat. Keempat kita panggil inverted. Bukan inverter. Inverted head and shoulder. Okay, apa dia inverted head and shoulder? Okay, dia macam tadi juga. Tadi head and shoulder macam mana? Macam ni kan?
naik, pom, naik, oh sorry, pom. Macam tu. Kalau inverted head and shoulder, dia terbalik je. Macam ni. Pom. Ada neckline. Ada neckline. Kita tunggu. Tunggu sampai sini kita balun bye. Boom, naik. Sama je tadi, dia terbalik je. Faham? Okay, faham. Neckline macam mana kita neckline kena sama level ke? Yes, betul. Macam mana kita nak tahu buy atau sell? Aduh, soalannya. Tadi saya terangkan dari awal tadi. Macam mana kita nak tahu buy atau sell? Kalau inverted shoulder ni untuk apa ni? Untuk buy. Senang ceritanya macam ni. Kesimpulannya, sekejap, tulis dulu. Lukis dulu ni. Nanti saya beritahu kesimpulan dia. Kalau lukis beritahu Buat note dulu. Dah buat note Okay, saya nak padam ni, boleh ke tak padam? Boleh tak boleh? Saya nak padam. Okay, boleh padam Okay, padam. Okay. Kesimpulannya dengan apa yang korang dah lukis tadi tu, tunjuk contoh candlestick untuk pattern. Nanti saya tunjuk. Double top shallow. Okay, ni saya beritahu ni dia punya kesimpulan dia. Okay, kesimpulan dia adalah double top dan head and shoulder HNS, kegunaan dia adalah untuk sell. Okay. Lepas tu double bottom dan apa nama dia? Verted HNS, kegunaan dia untuk buy. Okay, ini je kesimpulan dia. Dah tulis dah? Okay. So, kita dah habis dah pelajaran pasal chart pattern. Senang tak? Ke tak suka dengan cara saya mengajar? Chart pattern ni valid kat semua time frame ke? Chart pattern dia macam ni lah. Chart pattern kalau buat direction ni kan, focus on time frame H4 kat atas. Mudah faham Oh, cai cuka sangat. Okay. Benda-benda ni semua pasal direction ni. Kalau buat direction ni, focus on H4 kat atas. Okay. Faham? Okay, kita tengok pada chart. Sekarang lah masanya kita tengok pada chart. Okay, tengok pada chart. Saya buang dulu semua ni. Okay. Contoh chart pattern. Okay, kita tengok pada time frame. Daily, nampak saya buka daily ni. Okay. Saya zoom out sikit. Dia kalau nak chart pattern kan, kita kena zoom out. Okay, kita tengok. Sekarang apa yang berlaku? Kita cuba buka kepada line chart lah. Kalau kita buka line chart lagi nampak senang. Ganggu tak pullback time news? Tak ada orang trade time news. Melainkan kalau kau hentak. Selalu orang nak trade news ni guna kau hentak. Kalau nak selamat, time news jangan trade. Tu je. Okay, saya nak tunjuk contoh mana chart pattern. Sekarang tak ada chart pattern. Sekarang tengah downtrend je ni. Gold lah, gold. Chart pattern. Okay. Nampak tak kat sini? Bila price naik, tengok fokus price naik. Nampak? Ni daily price naik ni besar tau. Tengok kat sini, saya tarik sini kan, sampai sini. 1,400, 1,500 lah, 1,400 setengah pip. Besar ni. Okay.
bila market tengah menaik, direction tengah menaik, and then dia keluar tu, apa panggil, apa ni, chart pattern. Pelupa malam ni, susah. Okey, dia berlaku chart pattern. Di mana chart pattern dia? Di sini. Pap, 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 pap. Nampak tak ni? Apa ni? Chart pattern apa ni? Siapa tahu? QM, head and shoulder bang. Ni head and shoulder. QM tu memang ada, tapi nanti saya ajarlah QM. Itu jangan masuk dulu. Kita baca muka depan dulu. Shampoo. Okey. Bila oh, bila keluar chart pattern untuk untuk head shoulder, tengok candlestick. Okey. Zoom in. Tengok perhatikan. Bila dia keluar chart pattern, bentuk dia macam ni. Ni shoulder, head, shoulder. Okey. Kat sini ada yang pelik sikit pasal chart pattern ni. Ni first day ni daily. Okey. Tengok kat sini ada yang pelik. Cuba ingat, bila chart pattern macam mana bentuk dia? Macam ni. Kalau untuk head shoulder. Macam ni kan bentuk head shoulder. Dia punya neckline mesti macam ni. Tetapi kalau kau tengok sini dia naik sampai sini, dia turun, dia naik, dia terus turun ke bawah. Dia ada bagi neckline tak? Tak ada. Okey. Bila tak ada neckline, ini bukan dikira sebagai head shoulder tau. Kena ingat tu. Okey. Lepas tu dia naik pada level ni. Ini nanti saya akan ajar. Apa yang berlaku, macam mana nak dapatkan sini. Lepas tu dia turun. So, sebab tu saya cakap tadi, lukis bentuk-bentuk chart pattern. Bila macam ni, ini bukan berlaku chart pattern. Nampak tak? Dia bukan meneruskan tujuan ke bawah. Faham? Ramai orang mistake kat sini, silap kat sini. Dia nampak, oh ni macam head shoulder ni, boleh sell ni, pop, naik. Ni sideway kan? Bukan. Ni bukan sideway. Ni double top. Bukan juga. Bukan double top. So korang kena lukis lah ni. Falling wedge. Saya tak ajar. Apa yang saya tak ajar tu tak perlu sebut. Nanti buat sakit kepala je. Okay. Semua dah faham Bila korang nak tengok chart pattern, pastikan dia punya neckline cantik. Kalau macam ni neckline dia berterabur macam ni, ini bukan neckline ni. So tak nak trade, jangan trade. Faham? Okay. Sekarang ni kat sini saya tunjuk apa yang berlaku kat sini. Macam mana kita nak dapatkan label sini? Nampak tak kat sini? Bila dia naik, dia turun, dia naik, dia terus turun. Okay, ini dia bukan chart pattern tau. Ini dia bukan chart pattern, dia pattern lain. Dia pattern macam ni. Naik, turun, naik, pom, terus turun. Okay, ini saya ajar. Fibo 50, tak, bukan. Ini adalah setup QM. Okay, dia QM ni, dia ada banyak style sebenarnya. Tapi kalau QM style saya akan gunakan macam ni. Bila saya nak buat, contoh saya buat macam ni kan, saya nak buat head shoulder, saya tunggu pattern head shoulder siap. Tetapi, pada neckline ni neckline tau, kat sini. Dia langgar bawah. Dia langgar bawah. So, bila macam ni, saya dah nampak ini bukan dia bukan nak jadi chart pattern. Tak, dia akan jadi QM. QM ni adalah satu teknik, iaitu teknik Quasimodo. QM ni sebenarnya dalam kelas kita ni saya tak ada tulis pun nak ajar QM kan. Tapi tak apalah, belanja lah kan. QM ni nama dia Quasimodo. Quasimodo ni apa pula? Kita pergi pada whiteboard kita balik. Okay.
Quasimodo ni, dia kalau head and shoulder kan macam ni. Kita ambil sini betul tak? Tak. Kita ambil pada neckline. Tunggu dia break neckline, dia kita sell. Betul tak? Tapi kalau Quasimodo, kita tunggu macam ni, kita entry di mana? Kita entry the right shoulder dia. Faham? Faham? Dia berbeza. Kalau chart pattern, kita entry dekat neckline. Faham? Tapi Quasimodo, dia kita entry kat atas. Ini dia mendalam sikit. Faham tak? Nama teknik ni adalah Quasimodo. Quasimodo. Tak faham? Saya tak ajar lagi memang. Tak faham lagi. Saya tunjuk je contoh kalau tak nampak ke jap. Saya Hai. Tengok Kalau head and shoulder, kita entry di mana? Tunggu neckline, betul tak? Macam ni. Ni head and shoulder. Kalau Quasimodo, kita entry, dia naik, turun. Sini kita panggil shoulder, head, kita tunggu. Kalau Quasimodo kan, kita entry di mana tau? Kita entry di sini. Di shoulder juga. Kita tak payah tunggu neckline. So, bila korang tahu pasal posisi buy, bukan buy. Kenapa nak buy pula? Tengok anak panah turun kot. Kenapa nak buy pula? Sekarang ni kita nak sell. Sekarang ni saya cerita pasal QM ni. Tak, bukan untuk saya tak buy. Kalau QM, kita entry di sini. Di atas ni. Kalau head and shoulder, kita entry tunggu neckline. Di sini kita entry. Faham? Faham tak? Okay. Sambung balik kepada ini Okay, so kat sini kita nampak level ni sama tak dengan ni? Dia naik, turun, naik, pom jatuh. Naik, turun, naik, pom jatuh. Sama tak? Okay. Dia teknik ni, dia ada kaitan dengan SNR tau. Support and resistance. Tapi saya belum ajar lagi kan support resistance. Tak apa, nanti saya ajar. Tapi bukan hari ni lah. Hari ni tak sempat nak belajar chapter SNR. Hari ni kita belajar pasal direction dulu. Bila dia berlaku macam ini, okay, apa kita nak buat? Kita ambil kita punya horizontal line. Okay, kita tandakan mana shoulder dia. Pop macam ni. Nampak? Dan kita tunggu price untuk naik balik pada level tadi dan jatuh. Jatuh. Faham? QM sesuai untuk semua time frame? Yes, sesuai. Sebab QM ni dia macam SNR sikit. Dia bukan pasal chart pattern atau trendline. Faham? Okay, so kita tengok sekarang di sini. Kita tengok balik kat sini Kita tengok dia naik sampai level ni dan dia turun. Salah ambil. Dan dia turun bawah. Dia naik dan dia turun bawah. Okay. Masa dia naik ni, kita nak ambil mana? Kita nak ambil dia punya the left shoulder ni kan? Area sini kan? Okay, macam mana kita nak buat zone dia? Dia bukan setakat letak line je. Kita kena buat zone. Okay. Kita ambil area sini Kita zoom in sikit. Macam mana kita nak buat zone dia? Nampak tak dia punya shadow ni? Nampak tak candle ni? Body ni shadow kan? Ni body. Ni shadow. Nampak? Shadow atas. Okay. Bila kita nak ambil zone ni, kita kena buat shadow, kita nak ambil zone dia macam ni. Kita nak buat zone.
Ambil shadow sahaja. Mana yang paling atas dia? Macam ni kan? Ambil shadow, ni je, cukup. Dah, tu je. Faham? Okay, bila kita dah buat zone dia macam ni, kita ambil kita punya horizontal line sebagai rujukan kita. Okay, tandakan je cantik. Okay, so kita dah dapat zone kita. Faham? Okay, so bila kita dah dapat zone kita ingin ingat pattern dia macam mana? Naik, turun, naik dan terus junam. Okay, untuk pastikan pattern ni confirm jadi, pastikan belah sini dia terus junam macam ni. Nampak dia terus junam macam tu. Nampak? So bila dia terus junam, okay, kita dah confirm dah yang zone ni adalah zone yang kita boleh gunakan sebagai sell. Sebab last movement dia adalah junam, betul tak? Faham? Arrow tu kena sentuh shadow. Eh, tak, arrow ni saya nak buat rujukan je bagi korang nampak movement dia. Bukannya saya buat line ke apa. Arrow ni just bagi nak tunjuk movement je. Ni menaik, menurun, menaik, menurun. Faham? Okay. So, bila kita dah dapat confirmation kita, first kali kita dah dapat sini last movement dia adalah junam. So, kita fokus on sell. So, kita sell pada zone yang kita buat tadi. Kita tengok menjadi ke tak menjadi. Pop, menjadi bosku. Kita sell di sini. Masa dia masuk zone balik. Jadi tak? So, kalau break zone, sell not valid. Tak valid lah. Bila kita dah buat zone macam biasa, SL, TP. SL ke atas dia je. TP nanti saya ajar. SL kat atas ni je. Tapi teknik ni mostly menjadi tau. Jangan macam-macam loh. Bila kita sell sini, pom jatuh bawah. Berapa pips ni kita makan dari atas ni sampai bawah. Sampai bawah ni. Berapa tu? 580 pip. Okey lah. Siapa nak bagi 580 pip? Tak cukup ke? Layer dalam zone. Yes. Tak kisahlah layer ke apa ke. Pandai jaga MM kan. Kalau layer tu memang tak jaga MM lah. Selalu orang letak satu line je. For betul-betul pucuk. Oh ni belum pucuk lagi. Teknik pucuk belum diajar lagi. Nanti kita ajar Nama pun webinar pucuk kan. Ni D1 kan. Yes, D1. Dari tadi D1. Saya tak ada tukar time frame pun. So basically lukis zone dalam shadow je lah. Yes, betul. Untuk teknik-teknik pucuk tu bila dah masuk ni SNR, SND. Saya ajar. Tapi bukan hari ni. Untuk kita buat tu pasal next live. Next live kita mungkin lah. Kemungkinan saya akan buat hari Rabu ni So get ready je. Sebab saya takut Rabu ni tiba-tiba ada hal. Saya tak janji Hold sampai bila? Hold sampai puas hati. Tak adalah. Okay. Hold nak check TP tu kena guna SNR. Tapi saya tak dapat nak ajar SNR sekarang. Dah lambat. Tapi bila korang buat teknik macam ni, ingat ni goal pada time frame D1 D1 bila time frame H4 ke atas ni, kalau korang buat teknik yang saya ajar ni, korang hold cukup 100 pip ke dah close je terus. Tapi bila korang analisa dekat H4 ke atas untuk goal korang boleh dapat 100 pip ke atas lah. Itu dah confirm lah. Sebab movement dia besar kan. D1 lama ke nak sampai 500 pip tu? Seminggu. Oh tak, ini lama ni. Sebab ni teknik swing. Sebab kita analisa dekat D1. Kita nak jadi trader ni, pastikan kita jadi trader yang relax. Jadi swing trader. Jangan jadi macam setiap jam nak trade. Buka-buka komputer je trade. Buka handphone je trade. Kita relax. Kita dah entry, kita biar. Kita dah ada banyak masa untuk kita buat. Macam-macam. Intraday sakit jantung. Intraday pun sakit jantung. Apatah lagi scalping. Scalping tengok chart setiap minit. Kalau intraday, sehari tu sampai 5-6 kali trade-nya.
Kalau analisa dekat D1 entry pun D1 kan? Yes, betul. Tetapi nanti next live, bila korang dah belajar SNR, nanti dari situ saya akan ajar macam mana nak dapatkan teknik macam zero float. Memang betul-betul pucuk lah. Contoh macam shadow ni kan. Shadow ni, macam mana kita nak dapatkan ujung. Ni sebenarnya teknik trendline je ni. Tengok yang saya tunjuk. Nampak tak berlaku apa di sini? Cuba tarik trendline. Nampak apa tu? Trendline. 1, 2, 3, 4, 5. 5 point. The break atas. Kat mana kita nak buy? Buy pada trendline balik. Nampak? Kita buy di sini. Boom. Ini pun dia kira pucuk juga. Kita buy. Lepas tu kat sini kita ada zone tadi kan? Kita ada zone kita sell sini pula. Nampak? Kita trendline ni tarik. Okay, macam ni lah. Kalau nak tarik TP untuk gunakan trendline pun boleh juga. Tapi lagi best cari TP menggunakan SNR lah. Okay, contohlah kita buy sini. Kita buy. Sampai sini kita close. Sebab sini ada zone sell kan? Sekejap saya tarik baris. Kita buy sini. Sampai sini. Contoh ni atas ni zone sell kan? Kita close bawah zone sell. Pastikan close bawah zone sell. Jadi kita close sini. Dalam 390 pips. Okay, kira. 390 pip. 390. Okay, lepas tu kita sell pula. Tadi kita dah close kan dan kita buy tadi. Okay, kita sell pula. Sampai mana TP? TP kat trendline balik. Sebab trendline kan tempat buy kan. Kita sampai TP, kita okay. 550 pip. Okay, kira. 550 pip. So kalau 390 campur 550 berapa? Apa ni? 14 940. 90. 90 pip. Baru satu pair. Apa satu kali entry. Orang lain bagi signal nak tunggu 900 pip pun berjemput lah. Berapa banyak pair dia trade. Kita satu pair je. Agak berapa lama swing tu? Lama ni. Satu candle bersamaan sehari. Ni berapa banyak candle ni? Banyak ni. Dalam 2 minggu juga. 2 minggu ke 3 minggu macam tu lah. Atas tadi 300 lebih pip. 300 pip lah contoh. 300 pip. 3.5 kan? 3.5. Kalau korang entry $1, $1, 350 pip dalam 3,000 lebih dolar. 3,000 lebih dolar. Close. Equity ada profit dah 3,000 lebih. Turun bawah dah 550 pip. Entry $1. Profit lagi 5,000 lebih. So total 9,000 lebih. Entry kalau entry $1, depo 500 pun boleh. $500. Depo 500, entry $1. Hentak, buy. Lepas tu dari $500 depo $500, profit $9,000 lebih. Padu bosku. $1 mana boleh nak entry $1. Macam mana stay calm bila hold? Yakin, pastikan bila kita dah entry tu kita yakin dekat mana the next zone sell untuk kita buy kan. Dekat mana the next zone sell sini. Okay. Kita buy, kita hold. Tak payah nak tengok IG orang cakap gold sell lah, gold buy ke. Tak payah. Tak payah nak masuk semua channel-channel forex kat Telegram tu, tak payah. Macam mana nak kira pip? Kalau korang guna handphone, tarik je trendline. Dari sini ke sini nanti ada tunjuk tau berapa kat atas tu ada berapa ni. Kalau kira pips ni 1000 point bersamaan 100 pip. Kalau 100 point bersamaan dengan 10 pip. Macam mana nak tahu trendline yang reliable? Tengok balik yang nota buat tadi, yang kita buat tadi. Apa dia macam mana nak buat trendline yang betul? Kena set TP lah kan? Yes, betul. Nanti next class saya ajar pasal SNR. Tu lagi best. Dia selalu kan
mostly sudut-sudut saya, lepas trend line ni diorang dah buat duit, kelas ni lah, kelas trend line ni diorang dah buat duit, lepas tu masuk SNR lagi sedap. Macam mana tak, tak realistic sangat ke trend line? Memang tak boleh nak contoh lah trend line kan. Contoh line sini. Jangan macam ni. Sini barai jangan. Jangan macam ni. Pastikan seimbang. Macam ni ke, macam ni ke, macam ni, macam ni, macam ni. Jangan macam ni. Jangan terlalu condong mendongak macam ni. Jangan. Macam ni ke, macam ni ke. Pun okey. Tapi kalau buka H4 nampak alright. Buka H4 nampak alright. Buka H4 nampak alright. Balut lah. Entry lah. Dari tadi. Macam ni. Macam ni. Boleh je entry. Kalau H4. Kalau korang nak saya dekat H4. Dia saya tunjuk kat day 1. Tetapi jika korang buat macam ni lah. Terlalu tegak. Terlalu tegak. Jangan. Macam ni pun okey. It's okay. Mana lagi? Macam ni janganlah kan. Macam ni ada setup ni. Kat sini. Nampak tu. Teknik apa tu? Trend line. Trend line. Break atas. Buy di sini. Boom di sini. Sell pula. Boom. Jangan sampai 30. Apa tu 30? Angle. Dia macam ni lah. Tak payah kira sangat. Macam ni. Gagak sikit. Macam ni pun okey. Macam ni pun okey. Jangan terlalu menegak macam tu kan. Nak sedap lah. Jangan buat trend line biasa. Itu je. Buat trend line yang The Amazing Trend Line tu. Yang ada banyak point. Itu sedap. Sebab kebanyakan saya tengok kalau buat trend line yang banyak point ni, dia akan bagi satu impact besar tau. Macam ni. Kat sini. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 point. Lepas tu dia entry macam mana? Ni baru betul-betul pucuk. Betul-betul pucuk. Lepas tu macam mana dia pergi? Ambil kau sampai sini. Kalau teknik ni guna untuk H1, M15, mana boleh. Tadi dah cakap dah H4 kat atas. Macam mana? Faham dah kelas malam ni? Ni baru direction. Dah boleh dapat entry pucuk macam ni. Apalah. Tak apa. Kita ada lagi 3 kelas. Kita kan ada 4 kelas. Okay. Saya nak bagi homework ni. Macam mana nak tahu berapa jauh trend tu boleh pergi? Itu gunakan SNR, next class. Apa ni? Sekejap. Maknanya hanya valid untuk time frame H4, SND. Mana ada belajar SND lagi malam ni? Apa benda ni? Ajar trendline je ni. Mana ada belajar SND malam ni? Kalau bawah 500, apa tu? Line dekat laut terciduk sikit tapi faham sangat. Thanks cikgu. Sama-sama. Faham cuma kena praktis dan dengar ulang kali. Okay. Saya nak ajar saya nak bagi tahu homework. Homework. TP nanti saya ajar dekat kelas SNR. Sudah 4 kali ulang mah. TP dekat SNR nanti saya ajar mah. Fahamkan trend chart lu. Okey. Okay, saya nak bagi homework. Homework korang saya nak bagi homework. Okay, homework. Siapa yang buat homework? Confirm lah. Memang tengok chat tak payah lukis dah faham dah. Mana nak buy, mana nak sell. Sebab sudah dalam mesin macam tu. Diorang rajin buat homework kan. Lepas tu tengok chat tak payah nak tarik trend line nak lukis, tak payah. Nampak je, buy. Nampak je, sell. Okay, homework korang.
Bagi 10? 10 apa? Agak-agak. Bukan RM10. 10 screenshot. 10 screenshot. Send dalam grup. Pastikan 10 screenshot ni lah pasal trendline. Maksudnya, bagi 5 trendline biasa, 5 amazing trendline. Itu je homework kita. Senang tak? Kelas orang lain dia minta 10,000, 5,000 screenshot tau. Kelas saya 10 screenshot je. Itu saja, senang je. Buatlah dekat H4 ke H1, H1 tak jangan. H4 kat atas tau. H4 ke D1 ke weekly ke. Previous market structure or untuk future prediction. Previous lah, previous. Kita nak buat back test. Nak bagi korang faham. Macam mana kelas malam ni? Okey ke kelas malam ni? Ngam ngam terok, ngam terox XXX. Mana currency senang nak chart pattern? Tengok je semua pair. Sama je. Pisang goreng buat dah bukan pisang goreng lah, pasing goreng lah. Okay, korang tak nak buat story ke? Buat story, tag saya. Call of Duty, mana ada main Call of Duty mah. Saya main Mobile Legend. Macam nak tahu pair mana bagus untuk trade? Tengok mana pair yang tak ada news sekarang. Tu pair pergi trade. Add lah saya. Pastikan jangan Epic kalau Mobile Legend. Epic pergi main dengan Brian ke mana-mana. Macam nak tahu pair tu ada news? Okay, macam mana nak tahu pair tu ada news? Okay, ni best. Kalau nak tengok news ke, ada news ke tak kan, korang pergi kepada Forex Factory. Okay, Forex Factory, tengok kalender dia. Ada tak news untuk pair yang korang trade tu? Contohlah pair gold. Pair gold ni dia XAU USD. Kalau ada news USD, pastikan jangan trade lah kan. Pastikan news tu bukan news besar. News besar ni macam news yang warna merah. Okay. Fundamental penting ke? Jika anda seorang trader yang lebih kepada technical analysis, macam sekarang ni lah kita analisa chart kan. Fundamental ni kita letak sebagai nombor 2. Fundamental ni bagi saya tak ada pun tengok sangat. Kelas ni ada share record dalam grup tak? Jimmy ada record. Kenapa ada news tak buat trade? Cubalah trade time news. News ni, nama pun news, adalah something yang kita tak boleh nak jangka. News ni berita ni kadang-kadang berita tu total lah. Dia bagi berita baik. Lepas tu tiba-tiba ke tembak. Terjadi berita buruk. Habis lah. Berita ni bukannya kita boleh predict. Kalau sideway memang tak trade Sideway tu dia masuk dalam subjek SND nanti saya ajar. Saya yakin bila korang habis je kelas, full kelas kita ni, bukan habis malam ni lah kan, habis je ke 4 live ni, confirm dah boleh trade dah sendiri. Korang pakai broker apa? Hot Forex, Mocha, Stick Mill, Okta. Oi, Okta Okta tukar lah. ABS tukar lah. Korang tak ada tengok pasal ni lah. Apa list
list-list, broker-broker yang apa, kira dalam situasi masalah. Okta ada dalam list, FBS ada dalam list. XM lagilah, XM tak okey, baik tukar terus, withdraw tukar terus. Light Forex tak sure lah. Macam nak tahu okey ke tak? Tengok je dekat Google, list of broker. Mokas ni saya tak sure tapi saya pernah dapat satu case dari saya punya member, dia market maker. Robo okey. Robo Forex okey, Hot Forex pun okey, Hot Forex. Saya recommend Hot Forex lah, Forex dengan Robo. Nak trade under saya tak? Boleh masuk kelas VIP, boleh masuk VIP. Setiap Jumaat dapat kelas free, nak? Siapa yang trade under saya kan, saya punya IB link, setiap Jumaat saya bagi live tau. Saya bagi live percuma saja. Asalkan korang trade je. FX Pro okey kot sebab yang pakai semua perpadu. Nanti siapa nak buka akaun under saya, pergi PM Jimmy tau, Jimmy dengan Apple. Ataupun siapa yang dah ada akaun Forex, boleh PM Jimmy dengan Apple untuk tukar IB. Apa beza broker-broker? Macam orang lah kan, macam contoh penjual kereta. Kita tengok ada orang jual kereta, kedai dia besar, ada tengok kedai dia kecil, ada tengok setahun je niaga lepas tu dah muflis. Boleh terangkan sikit pasal liquidity. Liquidity ni macam kita tengok spread tu kan. Kejap kecil, kejap besar. Tapi kenapa spread pada hari Sabtu dan Ahad dia jadi sangat besar? Sebab tak ada orang trade. Senang cerita, bila kita tengok spread tu kecil, maksudnya ramai orang tengah trade. Kalau dah ada look, macam mana nak masuk grup? PM Jimmy dengan Apple. Macam mana nak nilai broker tu bagus ke tak? Tengok Google. Forex okey kan? Okey. Forex macam-macam bagi tau. Okey pula tau. Kalau dah under look tapi belum depo, kena depo lah. Kalau tak depo, nak trade apa tu? Trade angin. Nak trade angin je. Spread tu untuk apa? Spread tu adalah bahagian persen yang broker ambil sebagai dia punya untung lah. Dah tukar IB boleh join VIP Jimmy, PM Jimmy. Yes, betul. Depo $10. Mana depo $10 nak trade apa? Depo lebih sikit. $50 lah. Look before end live boleh terangkan BE. Kurang jelas. BE, itu tak masuk kelas live, kelas basic ke? Paperstone ada problem withdrawal baru-baru ni. Depo minimum $50 lah, $50 okey sikit. Selalu kan orang trade minimum punya depo kan $100 baru okey. Hari tu kelas biasa tak ada ni, kelas basic tak ada belajar pasal BE ke? Trade guna akaun demo, betul ke kita cari profit? Sebab apa akaun demo kita profit tapi akaun real tak profit? Sebab kita punya emosi. Sebab tu saya syorkan trade style swing trader. Jadi swing trader. Sebab macam demo, kita entry, kita biar, dia tak fikir. Sama juga macam swing trader. Kita entry, kita biar sebab kita punya TP tu jauh. Okeylah, saya tunjuk pasal BE. Saya terangkan sikit pasal BE. Okey, contoh. Okey, contohlah korang buy pada di sini. Nampak tak korang buy situ, contohlah buy situ. Sini ada setup ni, sini ni. Tapi ni saya ajar masa kelas SND. Okey. Sekarang saya tak ajar lagi. Tapi saya akan ajar macam mana nak dapatkan betul-betul shop macam ni. Macam mana nak dapatkan shop zero plot. Ni dah habis kan? Dah habis dah. Tapi saya cuma nak recap balik lah. Refresh balik sikit. Berapa nak depo kalau konsisten dalam forex? Kalau dah konsisten, depo $12 pun tak apa. Korang tak tahu korang baru. Saya ada depo hari tu $12. Saya nakkan jadi 14K. Masa tu bulan berapa Bulan
6 ke? Bulan 6 tak silap. Siapa yang dah lama dengan saya tahu lah. Saya buat. Depo $12, withdraw 14K. Lepas tu saya ada buat lagi depo $1,000. Depo $1,000, withdraw 114K juga. Yang withdraw 114K tu saya baru juga tu. Saya buat, saya close, saya withdraw time tu bulan bulan 8 tak silap, bulan 8. Boleh depo $12. Kalau macam sekarang, macam beginner kan, saya syorkan jangan depo $12 lah. Sebab $12 ni orang panggil apa, akaun kamikaze. Main hentak je. Loss lah. Macam tu. Ambil masa berapa lama? 3 minggu. Depo berapa untuk newbie? Better $100. Tapi kalau tak ada duit, $50 lah, $50. Padu gila. Tak ada lah. Ada lagi, ramai lagi padu. Leverage 1.5, 1.5, 1,500. Okey, saya terangkan pasal BE. Ramai potong kan. Okey, contohlah kita buy sini, saya tandakan line hitam. Okey, kita buy, contohlah buy sini. Lepas tu kita buy sini, dia naik. Okey, masa kita buy sini tadi, kita punya SL kita dekat bawah ni kan. Betul tak? Kalau buy kan SL dekat bawah. So bila dia dah naik ni, contohlah dia dah naik, lepas tu dia buka yang candle naik ni, dia dah close, dia buka candle baru sebelah dia, dia naik. Okey, time ni barulah kita set BE. Set BE ni, yang SL kita tadi, kita naikkan sampai sini pun okey. Naikkan sampai sini pun okey. Lepas tu kalau dia turun balik kena BE, kita masih lagi profit. Sebab itulah nama dia break even. BE, break even. Okey, faham? Itu saja pasal BE. Senang je. Trailing stop loss. Apa tu? Trailing. BE je, break even. Bila sesuai set BE. Bila candle naik tu, lepas dah close, lepas tu buat candle baru, barulah set BE. Sekurang-kurangnya nak BE berapa pip? 20 pip. Kalau depo $50 kena swing juga ke? Boleh je nak swing, tapi janganlah entry banyak-banyak. Entry satu pair cukup. Slowly but surely. Kan? Slowly but surely. Swing ada swap sakit juga. Tapi kalau korang punya profit tu sikit, tak banyak pun. Tapi kalau profit banyak tu, bagilah swap. Bukannya korang profit 20K, lepas tu swap sampai 15K. Tak ada. Bagi je swap tu. Bagi broker. Daripada broker tak bayar duit kita. Kan? Ni signal. Saya bagi signal. Signal. Signal gold ni. Dah signal. Saya bagi signal dah. Itu je. Pandai-pandai lah korang cari zone. Kalau 100 USD main berapa sesuai? 2 sen. Swap tak boleh kan? Kenapa tak boleh swap? Boleh je. Nah, saya dah bagi signal gold. Siapa nak screenshot lah. Itu saja kelas untuk malam ni. Saya harap anda semua dapat belajar dengan faham dan lancar. Okey? Terima kasih sebab sudi belajar dengan Lukmanan. Terima kasih kerana bersama kami dalam masa 2 jam ini. Macam ni tak? Macam Yasia tak? Okey, itu saja untuk kelas malam ni. Terima kasih sebab sudi belajar, sudi menimba ilmu dengan saya. Okey, terima kasih sebab sudi join kelas saya. Okey. Jumpa di KLI 2 kalau naik flight lagi. Saya tak best, aku nak naik mas je tak nak lepas ni.
Macam bongok je Asia. Seat bapak sempit. Nanti 95 bila nak buat kelas Rabu ni. Okay. Dah 111k nak ejek pun boleh bos. Mana cukup. Jet mahal boh. Tapi buat apa nak naik jet? Bapak membazir duit je nak naik jet. Nak pergi mana? Saya duduk sini je. Duduk dekat rumah saya. Main Blackshot saja. Tak Blackshot, Mobile Legend. Dah buat duit banyak. Pergilah. Tolong family ke apa kan. Beli kereta ke. Beli handphone. Habiskan duit kat handphone ke. Buat apa nak membazir? Beli benda-benda yang pelik-pelik. Saya pernah lah lalu zaman pelik-pelik tu. Beli barang Gucci lah, LV lah. Last tak pakai pun. Bazir je. Sekarang baru saya sedar yang orang yang suka beli-beli LV lah, Gucci ni kan. BBNU. Budak baru nak up. Habiskan duit. Yes, dah habis dah. Bila next class? Kemungkinan hari Rabu ni. Okay? Okay, itu saja untuk malam ni. Okay, saya tak janji Rabu ni. Sebab takut ada hal tiba-tiba. Urgent. Tak tahu. Teringin nak jadi full time trader. Saya pun teringin juga dululah. Lepas tu bila dah jadi full time trader tu bosan pula. Tak tahu nak buat apa hari-hari. Main game je kerja. Bangun, keluar, dating, balik, main game. Okay, itu saja. Kalau swing kan, anytime boleh withdraw kan. Asal dah close, dah swing tu, the profit close lah, baru withdraw. Nak withdraw tu ada charge apa-apa tak? Kalau withdraw kat bank ada charge dia. Tapi kalau withdraw kat LD pun ada charge. Semua ada charge lah. Senang. Okay, itu je. Okay. Bye-bye. Jangan lupa buat story pasal kelas malam ni. Jangan lupa homework. Jangan lupa kelas. Dah berapa lama? Saya start trade account real 2016. Berapa tahun 3 tahun tak ingat lah. Homework tak hantar kena rotan ke? Kena rotan. Nanti kena sound dengan Jimmy. FTT bila? FTT tahun ni ke? Tahun ni? Buka mata betul kelas malam ni. Yes. Ni baru kelas sekali tau. Umur kau berapa, Luke? Saya baru habis PM. Tak ada lah. Pandai lah fikir teka-teki. Lama ambil masa tu. Ambil masa lama. 98. 98 umur berapa? 21. Ya, 21. Saya budak-budak saja. Berapa charge withdraw tu? Tak banyak pun. Sudah pakai Audi ancut. Audi murah sekarang. Audi second je tu. Itu je saya mampu. Yalah gang. Dah tiba masanya untuk kita pergi ke Mamak untuk sambung Mobile Legend. Okay, harap semua dapat faham kelas malam ni. Maafkan saya jika saya salah. Betulkan saya jika saya salah ajar. Itu. Next target GTR. Oh, GTR dah rasa tak best. Panas tu. GTR memang aku takkan belilah. Hari tu ada pakai 2 minggu. Tak best. Beli cash ke Audi? Cash lah. Janganlah loan. Nanti kena bayar bulan-bulan sakit tau. Dibuatnya time tu kita tengah loss banyak kan. Pisang. Supra. Supra tu mungkin. Bugatti tak minat. Apa ni? Kereta pula dah habiskan duit kereta je. Sekarang ni tengah tunggu iPhone baru sampai. Lambat pula. Baik beli kat Swish ni pergi kedai walk in terus. Rumah ada dah. Sabah tu. Rumah
Macam mana ni ada belum belum kahwin lagi ni. Rumah saya tak sangat lah, belum sampai jiwa lagi nak beli rumah-rumah banyak-banyak ni. Sekarang ni jiwa habiskan duit dekat top up game je. Berapa profit tertinggi? Profit tertinggi, entahlah, $200 kot. Beli skin Hayabusa dah ada lah. Petang tu masa dia baru update tu kan, baru keluar aku dah beli lah. Add aku jap Mobile Legend. Nanti kita main. Jap aku bagi ID aku. Jap. Loss paling banyak. Entah 20 lebih kot. Sorry siapa yang tak main Mobile Legend. Jap. By the way, kelas malam ni dah habis. Dah habis.